Bismillah, Masya Allah, Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Selagi malam-malam ni kita ke siri kuliah dan juga zikir, salam, selawat, istighfar. Mudah-mudahan dengan berkat amal-amal yang kita sama-sama semua kita sama-sama buat, mudah-mudahan mempercepatkan lagi terangkatnya wabak COVID. Jadi kita ikhtiar kita ni usaha. Kita berusaha, mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita tu Allah bantu kita dan juga yang lain-lain. Jadi kita tak naklah di waktu-waktu wabak begini kita banyak yang berseronok, lupa diri, layan hawa nafsu kan, dengan muzik dan sebagainya, dengan kisah-kisah yang tidak mendapat manfaat. Seperti semalam kita ada bincang macam mana iblis yang masuk, yang menunggu-nunggu kita tu. Kalau kita keluar pada rumah, iblis dan malaikat menunggu belakang pintu. Tetapi sekarang kita kena PKP. Kita tak keluar pada rumah. Tapi kita juga masih ada pintu. Pintu mana? Pintu dalam handphone kita. Pintu dalam internet. Pintu juga tu. Bila kita buka aja handphone kita tu, pasti ada sesuatu yang kita nak lihat. Jadi apakah yang kita buka tu untuk mencari bahan-bahan yang baik untuk kita ataupun benda yang melalaikan. Buka benda-benda, tengok filem dan sebagainya. Sama juga. Kaedah dia tu sama juga. Maknanya bila kita buka saja pintu dalam online ni, alam maya ni, lagi bahaya. Lagi bahaya pada kita berjalan pintu ni. Sebab di sini di ujung tangan saja. Maknanya di ujung jari kita saja. Jadi kalau takdirkan niat kita tu, kita buka tu untuk mendapat sesuatu yang Allah suka, maka sepanjang kita akses internet dalam handphone kita tu, malaikat akan pegang tangan kita, malaikat akan bimbing kita dan malaikat akan membawa bendera dia. Bendera malaikat tu tanda kita dibimbing di bawah bimbingan naungan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tekan, kita buka handphone dengan niat untuk menambahkan kelalaian kita, lara lagi, maka iblis akan bimbing kita. So sepanjang kita buka berapa jam kita buka handphone kita tu, maka yang akan membimbing kita dengan benderanya adalah iblis laknatullahi alaih. Maka sepanjang tu sia-sialah amal kita sampai kita tutup off balik handphone tu. Sangat bahaya nak kalau dengan kita keluar ke rumah tu boleh bertahan lagi, tapi kalau dengan handphone ni kita duduk seorang-seorang saja maksiat tu depan ujung jari kita je. So jari kita ni kena hati-hati baik-baik. Jari ni dia tak ada, dia fungsi dia mengikut arahan hati kita. Hati adalah raja. Raja yang menentukan. Jari ni nak cucuk ke mana, nak tekan ke mana ni, nak suap ke mana ni jari ni. So jari kita mendapat arahan daripada raja. Jari arah je, dia buat je. Hati kata, nak kata baik-baik jahat-jahat lah. Buka lah, tekan lah dalam handphone tu. Maka sebab itulah setiap masa berebutnya syaitan dan malaikat dengan makhluk, dengan manusia ni. Untuk di mana? Kalau syaitannya dia nak bawa kita masuk bersama dengan dia ke dalam neraka dia. Na'udzubillah min zalik. Manakala malaikat pula membisikkan kita nak bawa kita kepada syurga Allah. Jadi setiap saat berlaku perebutan antara malaikat dan iblis. Siapa yang menang? Siapa yang akan menang? Itu pulang kat kita lah. Kalau kita dah tahu dah benda jahat ni syaitan suka, benda baik itu malaikat yang akan bimbing, maka kita kena pilih yang baik. Sebab apa? Setiap manusia itu telah diilhamkan. Allah telah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan ke atas anak Adam itu jalan-jalan kejahatan. Jahat dulu Allah sebut. Sebab manusia ni suka yang jahat.
Kemudian baru datang wattaqwaha, maknanya dua-dua jalan tu dah ada kepada setiap manusia tu. Allah ilah wa ima orang Islam ke, orang kafir ke, siapa saja dah ada dah petunjuk tu. Sebab tu kita di akhirat besok, kita tak boleh nak dolok dalik lagi dengan Tuhan. Tak boleh nak dawa-dawi lagi dah. Sebab Allah kata, aku dah ilham daripada kamu. Kenapa kau pilih jalan jahat? Jadi sebab itulah kita ambil masa sekejap malam-malam begini. Dalam rumah kita mengaji pun tak ada kisah. Nak barin ke, nak apa ke, tak apa. Tapi yang penting nak faham supaya kita ni terpelihara daripada gangguan-gangguan syaitan tu. Sebab kita nak kena berkawan dengan malaikat. Kawan dengan syaitan masalah besar. Syaitan kerja dia jahat, nak ajak kita bawa balik kepada neraka Allah. Jadi kita marah syaitan ni macam ni lah. Jangan marah syaitan sampai batang tubuh ciptaan Tuhan tu, jangan. Marah syaitan atas perangai huduh dia tu, perangai jahat syaitan tu. Iblis tu hak jahat dia tu. Sebab hak ciptaan Tuhan tu kita tak boleh marah. Hak buruk tu boleh, sebab apa? Dia pernah ada satu kisah di mana Nabi Allah Sulaiman AS minta kat Tuhan nak tangkap syaitan. Nak tangkap syaitan tu. Nak tangkap iblis tu. Allah tu tak payahlah. Dia nak cuba juga. Semalam dia minta kat Tuhan. Semalaman 24 jam itulah saya tak ingat kisah dia tu. Tapi itulah kisah dia. Maka Tuhan izinkan. Sebab Sulaiman, Nabi Sulaiman ni dia menguasai jin dan syaitan dan manusia. Dan seluruh alam dia menguasai. Maka bila Allah izin, maka Nabi Sulaiman pun tangkap. Lepas tangkap iblis tu dan kuncu-kuncu dia tu, besok tu dekat pasar tu dah tak ada orang. Jadi Nabi Sulaiman pun heran. Pergi tengok tak ada orang. Tanya orang. Tanya dia punya pendulung-pendulung dia. Beritahu dia, ya Sulaiman, tak ada orang kat pasar. Mana pergi orang tu? Semua orang tu duduk di rumah. Meratap-ratap kesalahan mereka. Meratap-ratap kesalahan mereka. Ingatkan mati. Jadi, apa yang selama hari ni, yang mereka tahu mereka buat, nak balik kepada Allah. Jadi, dia tak ingat dah langsung perniagaan dia. Maka maknanya, lepas tu, Nabi Sulaiman lepas besok tu, Nabi Sulaiman mengadu kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku dah cakap. Sebab syaitan tu ada kerja dia. Kalau tidak, manusia tu tak nak langsung berniaga. Tu ingat. Jadi mana setiap ciptaan Tuhan itu ada hikmah dia. Jadi kita tak boleh pandang, kita tak boleh berfikir kenapa Allah jadikan syaitan iblis ni. Sebab ada sebab dia, ada hikmah dia. Kejadian setiap yang Allah ciptakan itu. Itu kisah. Jadi maknanya, tapi sebab itulah kita ni pula disuruh supaya berikhtiar, berusaha. Maka bila kita belajar, kita faham setiap kita kena ada benchmark dia. Setiap benda yang baik, setiap pekerjaan yang Allah suka, maka malaikat akan bimbing kita. Dan setiap pekerjaan yang jahat, yang buruk, syaitan, iblis akan bimbing kita. So kita tak benchmark tu, tagline tu kat kita, biar kita faham. Setiap kali nak tekan handphone, bila tertekan je benda jahat, Allah. Maksiat banyak sangat, setiap hari tengok gambar macam-macam dalam internet. Tak payah. Contoh begitu. Sama juga kita nak buat kerja dekat luar. Kita duduk saja-saja, nak sembangkan apa benda yang menentangkan maksiat yang Allah tak suka. Maka tinggalkanlah benda tu. Sebab kalau kita buat juga, sebenarnya kita berarti kita di bawah bimbingan syaitan laknatullah tadi. Itu yang kita nak kena peringat. Saya nak remind balik. Kemudian sebab itulah kemudian kita ulang balik apa yang kita dah bincang tajuk lepas. Kemudian dibawa pula tentang penghulu istighfar yang kita baca. Penghulu istighfar tu kita dipanggil Sayyidul Istighfar. Untuk apa kita baca? Untuk mohon keampunan daripada Allah, supaya kalau takdirkan hari itu kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kelebihan-kelebihan yang kita dah baca. Jadi boleh rujuk balik kuliah yang lepas. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi bacaan kita. Mudah-mudahan semakin rapat kita dengan Nabi. Setiap malam kita bagi salam kat Rasulullah. Setiap malam kita ingat kepada baginda. Jadi diharapkan bila setiap malam ni kita buat, hati kita semakin tenang, hati kita semakin khusyuk dan tawaduk. Sebab tu bila memberi salam kepada Nabi, selawat kepada Nabi, hendaklah dibaca dengan keadaan tawaduk, duduk merendah diri, hudur hati kita, ingat kepada apa yang kita baca tu. Sebab dia boleh baca. Ada orang tanya, kalau saya tengah berzikir ni, saya tengok TV macam mana? Ada orang kata saya tengah berzikir ni, saya tengok handphone macam mana? Boleh.
Daripada tak buat apa langsung, tak baca langsung, kurang-kurang dia baca. Tapi kuranglah pahala dia. Maka yang paling terbaik, hadapkan diri betul-betul kepada apa yang kita zikir itu. Mudah-mudahan zikir itulah nak mengubat akan hati kita tu. Baik. Sebenarnya ni ada lagi satu tambahan. Nanti saya cerita balik di belakang sekali, di bawah sekali itu tambahan malam ni. Iaitulah salam kepada, dia panggil Ashabul Kahfi. Malam ni kita belajar pula siapakah dia Ashabul Kahfi. Jadi setiap kali kita baca salam ni semua ada sebab-sebab dia. Sebab tu saya susun kemarin, mula-mula baca ni sikit, malam kita tambah secara tak langsung. Setiap hari kita tambah lagi ilmu kita, kita dekatkan diri kita kepada siapa dia? Para awliya ilahi solihin. Sebab para awliya ni, orang ni adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan mereka itu di dalam Al-Quranul Karim. Jadi tak adalah rugi kita baca, kita beri salam tak ada rugi. Macam contoh Ashabul Kahfi. Apa nama dia? Mungkin ramai yang tak nak dengar nama dia. Jadi macam mana kita nak beri salam? Kalau kita ada masalah ke contohnya kita nak tawasul dengan mereka itu. Semalam ada orang baca tawasul. Nanti saya jawab. Tawasul tu dalam CD kuliah yang lain pula. Sebab kita nak tumpu sesuatu benda dulu. Kemudian lagi, sebab dalam pengajian umumi macam ni kan, saya tak kata khusus lah. Sebab kita punya link ni open. Kita tak ada nak sembunyi-sembunyi dengan siapa pun. Jadi tak adil lah kalau saya duk cerita benda-benda yang sampai tak masuk di akal orang-orang yang mubtadi, orang yang baru nak belajar, tiba-tiba dengar cerita ni apa ni tu yang tengok keluar masuk tu dalam tu mungkin tak faham ada kan. So benda-benda ilmu. So dia banyak tingkatan ilmu dia. Kan. Jadi apa yang kita nak bawa tu adalah supaya kebanyakan orang tu boleh follow. Kalau tak faham nanti boleh tanya balik. Kita ada dalam tu ada number, boleh WhatsApp, boleh tanya balik. Kalau tak puas hati lagi nak tanya lagi, boleh telefon. Tak apa, kita boleh tolong jawabkan mana yang sempat kita jawab. Jadi ini benda-benda yang paling asas, yang secara asas dalam kaedah sufi, perkara yang spiritual. Kita tak nak menyelesaikan masalah COVID ni, wabak ni sebagainya dengan fizikal semata-mata. Kita tunggu COVID tu nak hilang bilalah, nak hilang COVID. Bilalah dah datang lagi tu, kampung tu pula ada lagi. Kluster tu pula, kata pengarah kesihatan apa, dah ada kluster tempat kerja pula, tempat buat perumahan pula. Bila nak berhenti? Kita duk takut ke situ. Doa kita tak doa. Kita duk bercakap yang lebih banyak daripada kita berdoa. Sekarang ni kita masa untuk kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Sekarang ni kalau kita ada 100 orang, 1000 orang, bayangkan kita beri salam. Mudah-mudahan terangkat, naik doa-doa kita tu daripada kita duk cakap, duk baca berita je. Baca je berita. Tak ada apa pun kita buat. Setidak-tidaknya lepas ni, ramai daripada kalangan yang kita dah mula dah nak belajar macam mana nak dekat diri kita kepada Allah. Ilmu ni kalau kita tak ngaji tak jumpa. Sebab tu kita kena duduk dalam program-program kuliah macam ni. Mungkin ramai lagi lah kuliah-kuliah yang lain tu, tapi biar je lah kita ada kaedah kita sendiri yang kita nak bawa tu kan. Mudah-mudahan barakah. So kita mulakan malam ni. Yang di bawah tu tadi kita mulakan sekejap lagi dengan kita syahadah sama-sama. Kemudian kita baca Sayyidul Istighfar. Kemudian kita beri salam kepada Rasulullah. Kemudian kita baca selawat Fatih. Selawat Fatih ni kita dah baca dah. Rasanya ramai dah hafal tu. Sebab masa kita program jelajah syahadah kemarin pun kita ada ijazahkan baca selawat Fatih ni ramai-ramai, dan mudah-mudahan ada yang dah baca dah. Ada yang akan baca 100 kali, 10 kali tu pun alhamdulillah dah. Banyak dah tu 10 kali. Kan? Jangan sampai tak baca langsung, sekali pun tak baca. 10 kali tu dah banyak dah tu, alhamdulillah, baca je. Kalau baca 100 kali, lagi bagus. Kemudian salam kepada Jibril, salam kepada Sayyidina Khidir alaihissalam, salam kepada mursyid kita iaitu Syekh Abdul Qadir Jalani, dan yang malam ini tambahan satu lagi iaitu kita beri salam kepada penjaga gua, iaitu penjaga gua disebut Ashabul Kahfi tu gua lah. Penjaga gua, penjaga gua itu ada 7 orang penjaga dia, dan yang satu lagi adalah Khitmir. Khitmir ni adalah anjing yang bersama-sama dengan, nanti saya cerita lepas kuliah ni nanti tentang kisah peristiwa, apa dia kisah Ashabul Kahfi secara ringkas. Jadi nama mereka itu ialah Maksalmina, Tamliha, Martunis, Nainunis, Zunuwanis, Sarabunis, Falyastatuyunis. Khitmir tu anjing. Inilah satu-satunya anjing yang berada di syurga, iaitu anjing nama dia Khitmir. Dia adalah raja bagi segala
segala haiwan. InsyaAllah. So, jadi ingat ya, dalam bahasa Rumi pada situ, Assalamualaikum ya maksalmina tamlikha martunis, nainunis zunuwanis sarabunis faliyastatfinis qitmir. Ini saya akan terangkan sedikit secara ringkas bagaimana kita nak beramal dengan uh, penjaga gua ni, yang menjaga, diceritakan penjaga gua Ashabul Kahfi ni yang tidur selama 309 tahun. Panjang, tidur yang panjang, dan kisah sangat menarik. Kalau siapa yang rajin boleh buka Suratul Kahfi, boleh tengok, boleh baca. Setiap terjemahan itu menceritakan tentang kisah-kisah yang berlaku kepada 7 orang pemuda-pemuda yang mempertahankan akidah mereka itu. Jadi ada sebab dia. Jadi malam kita nak tunjuk pula apa kita nak baca. Kemudian di belakang satu lagi, ada saya sertakan juga tentang tajuk tentang fitnah Dajjal. Kenapa kita nak baca 10 ayat pertama Suratul Kahfi, dan ada 5 ayat di belakang tu Suratul Kahfi yang terakhir tu dalam situ. So nanti insyaAllah kita akan terangkan nanti selepas bulan nanti. Baik, kita mulakan malam ni dengan bacaan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nuru Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nuru Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nuru Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nur Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nur Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nur Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nur Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nur Arshillah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nur Arshillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihai lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqqil hadi ila sirat mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihai lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناس للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليك يا جبريل ويا ميكائيل ويا إسرافيل ويا عزرائيل. السلام عليك يا جبريل ويا ميكائيل ويا إسرافيل ويا عزرائيل. السلام عليك يا جبريل ويا ميكائيل ويا إسرافيل ويا عزرائيل. السلام عليك يا جبريل ويا ميكائيل ويا إسرافيل ويا عزرائيل. السلام عليك يا جبريل ويا ميكائيل ويا إسرافيل ويا عزرائيل. السلام عليك يا جبريل ويا ميكائيل ويا إسرافيل ويا عزرائيل. السلام عليك يا جبريل ويا ميكائيل ويا إسرافيل ويا عزرائيل. السلام عليك يا جبريل ويا ميكائيل ويا إسرافيل ويا عزرائيل. السلام عليك يا جبريل ويا ميكائيل ويا إسرافيل ويا عزرائيل. السلام عليك يا جبريل ويا ميكائيل ويا إسرافيل ويا عزرائيل. السلام عليك يا جبريل ويا ميكائيل ويا إسرافيل ويا عزرائيل. السلام عليك يا سيدنا بليان ابن ملكم بن فالغ بن الشالم بن عابر بن أرفاشا بن الشيم بن حيدر عليه السلام. السلام عليك يا سيدنا بليان ابن ملكم بن فالغ بن الشالم بن عابر بن أرفاشا بن الشيم بن حيدر عليه السلام. السلام عليك يا سيدنا بليان ابن ملكم بن فالغ بن الشالم بن عابر بن أرفاشا بن الشيم بن حيدر عليه السلام. السلام عليك يا سيدنا بليان ابن ملكان بن فالغ بن الشالم بن عابر بن أرفاشا بن الشيم بن حيدر عليه السلام. السلام عليك يا سيدنا بليان ابن ملكم بن فالغ بن الشالم بن عابر بن أرفاشا بن الشيم بن حيدر عليه السلام. السلام عليك يا سيدنا بليان ابن ملكم بن فالغ بن الشالم بن عابر بن أرفاشا بن الشيم بن حيدر عليه السلام. السلام عليك يا سيدنا بليان ابن ملكم بن فالغ بن الشالم بن عابر بن أرفاشا بن الشيم بن حيدر عليه السلام. السلام عليك يا سيدنا بليان ابن ملكم بن فالغ بن الشالم بن عابر بن أرفاشا بن الشيم بن حيدر عليه السلام. السلام عليك يا سيدنا بليان ابن ملك بن فالي بن الشلم بن عابر ابن أرفاشا ابن الشلم بن خدر السلام. السلام عليك يا سيدنا بليان ابن ملك بن فالي بن الشلم بن عابر ابن أرفاشا ابن الشلم بن خدر السلام. السلام عليك يا سيدنا بليان ابن ملك بن فالي بن الشلم بن عابر ابن أرفاشا ابن الشام ابن خدر عليه السلام. السلام عليكم يا سيدي شعب الحيان مريد حمد مجيد محمد قد جلني. السلام عليكم يا سيدي شعب الحيان المريد حمد مجيد محمد بن القادر جلني. السلام عليكم يا سيدي شعب الحيان المريد حمد مجيد محمد بن القادر جلني. السلام عليكم يا سيدي شعب الحيان المريد حمد مجيد محمد بن القادر جلني. السلام عليكم يا سيدي شعب الحيان المريد حمد مجيد محمد بن القادر جلني. السلام عليكم يا سيدي شعب الحيان المريد حمد مجيد محمد بن القادر جلني. السلام عليكم يا سيدي شاه عبد الحي عبد المرين عبد الحي عبد المجيد محمد عبد القادر الجلني. السلام عليكم يا سيدي شاه عبد الحي عبد المرين عبد الحي عبد المجيد محمد عبد القادر الجلني. السلام عليكم يا سيدي شاه عبد الحي عبد المرين عبد الحي عبد المجيد محمد عبد القادر الجلني. السلام عليكم يا سيدي شاه عبد الحي عبد المرين عبد المجيد محمد عبد القادر الجلني. السلام عليكم يا سيدي شاه عبد الحي عبد المرين عبد الحي عبد المجيد محمد عبد القادر الجلني. السلام عليكم يا مكسل منا تمليخا مرتونيس نينونيس زونوانيس ساربونيس فليستط يونيس قتمير. السلام عليكم يا مكسل منا تمليخا مرتونيس نينونيس زونوانيس ساربونيس فليستط يونيس قتمير. السلام عليكم يا مكسل منا تمليخا مرتونيس نينونيس زونوانيس ساربونيس فليستط يونس قتمير. السلام عليكم يا مكسل منا تمليخا مرتونيس نينونيس زونوانيس ساربونيس فليستط يونس قتمير. السلام عليكم يا مكسل منا تمليخا مرتونيس نينونيس زونوانيس ساربونيس فليستط يونس قتمير. السلام عليكم يا مكسل منا تمليخا مرتونيس نينونيس زونوانيس ساربونيس فليستط يونس قتمير. السلام عليكم يا مكسل منا تمليخا مرتونيس نينونيس زونوانيس ساربونيس فليستط يونس قتمير. السلام عليكم يا مكسل منا تمليخا مرتونيس نينونيس زونوانيس ساربونيس فليستط يونس قتمير. السلام عليكم يا مكسل منا تمليخا مرتونيس نينونيس زنوانيس ربونيس فليستط يونس قتمير. السلام عليكم يا مكسل منا تمليخا مرتونيس
nainuni zunwani sarabuni falyastatini qitmir. Assalamualaikum ya maksal minat tamli khamar tunis nainuni zunwani sarabuni falyastatini qitmir. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah. Banyak syukur kita kepada Allah. Kita dah selesai pada malam ni. Bacaan salam, tasbih, selawat yang kita baca ni. Setelah istighfarnya malam ni. Ya. Jadi cuma bagi yang baru-baru tu. Ya. Yang baru-baru nak belajar tu tak apa. Benda ni benda belajar. Kita ni, saya cakap tadi lah. Kita ni orang yang baru belajar. Tak apa dah kita baca lah. Walaupun tak sempat habis. Tak apa baca. Nanti kalau rasa-rasa nak buat sendiri pun, tak apa boleh baca. Bila-bila boleh. Tak ada masa pun tertentu. Ikut je kaedah macam itu. Kalau tak nak baca banyak lagi Ustaz, boleh ke? Boleh, silakan. Jadi ada satu kaifiat kat sini saya nak terang sikit. Bagi mereka yang ada hajat, ada hajat besar, hajat besar, yang musim-musim COVID macam ni kadang-kadang ada yang putus rezeki lah, macam-macam lah. Kita kena ingat. Kita tak boleh sama lah. Kita jangan duk pandang duit itu dengan rezeki itu sama. Jangan duk pandang macam tu. Rezeki lah. Duit ni duit. Yang kita kerja tu dapat gaji, dapat duit tu duit. Rezeki ni yang Tuhan bagi tu. Rezeki ni sihat. Rezeki kita ni melihat, dapat anak. Kan? Tu rezeki. Mana rezeki tu daripada Tuhan. Orang kata ulat dalam batu pun dapat rezeki. Jadi hak Tuhan nak bagi kat kita. Mungkin musim ni Allah nak uji kita. Allah tahan. Bukan tak bagi rezeki. Allah sikitkan rezeki kita tu. Contohnya pendapatan kita dan sebagainya. Itu nikmat Tuhan bagi. Jadi bagi yang ada hajat, nak mohon hajat dia, maka dia boleh buat solat hajat 12 rakaat 6 salam, kaifiat dia. 12 rakaat 6 salam. Rakaat yang pertama lepas Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, baca sekali. Rakaat yang kedua tu baca lepas Fatihah baca Qul hu sekali. Dua sampai 12 rakaat 6 salam. 12 rakaat 6 salam. Habis pada tu terus bagi salam. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid. Sampai habis salam bagi Syekh Abdul Qadir Jalani tu. Nak baca banyak mana? Kalau hajat besar 1000 kali. 1000 kali ya. 1000 kali ni panjang Ustaz. Oh ya Allah. 100 kali ni pun jenuh nak habis. 100 kali ni pun jenuh. Malah ni baca pun tak habis pun banyak ni. Nak sebut tak ingat nama lagi. Boleh. Cuma peringkat awal ni kita tak biasa sebut. Jadi rasa susah. Kalau biasa-biasa buat tu, paling lama tu, paling cepat 45 minit selesai. 12 rakaat solat termasuk dengan bagi salam 1000 kali tu 45 minit. Sejam lah kata habis insya-Allah. Kalau tak biasa mungkin lajak 2 jam 3 jam. Dah hajat besar. Hajat besar. Kita nak minta kat Tuhan. Nak hajat besar, nak minta Allah tu ni hajat. Tapi kita berkira, bakhil. Berkira. Nak baca sikit-sikit kalau boleh. Kalau boleh baca Qul Allah 10 kali dah. Tuhan tu ni hajat kita. Tak maunya macam itu. Sebab tu kadang-kadang dalam amalan-amalan ni banyak-banyak kita baca. Disebut dalam itu banyak. Jumlah tu banyak. Sebab kita hajat kita tu besar. Baik. Itu yang pertamalah dari segi kaifiat untuk melakukan solat hajat. Kalau tak larat 1000 kali, Ustaz. Kalau mula-mula macam mana Ustaz? Saya ni baru belajar. Orang yang baru belajar. Mubtadi ni. Tak apa. Buat 12 rakaat. 6 salam. Bagi salam 100 kali dulu. Kalau gitu. Baca macam tu dulu. Ustaz, saya ni lagi baru belajar Ustaz. Rasanya 12 rakaat tu Ustaz tak larat. Sebab apa? Sebab sembahyang tarawih pun saya buat 8 je. Nak buat sembahyang hajat sampai 12. Macam ni lah. Buatlah 2 rakaat sunat hajat. Usolli sunatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. So rakaat pertama, bacalah Qul ya. Rakaat kedua, baca Qul sekali-sekali. Ataupun satu kaifiat lagi. Rakaat pertama tu boleh baca Ayatul Kursi 11 kali.
Rakaat yang kedua tu bacalah surah Al-Ikhlas 11 kali. 11 kali. Nak pendek lagi. Jadi ibadat ni kena sabar. Kita kena sabar babak ibadat ni. Tak boleh kita gapa-gapa. Kita nak minta Tuhan tunai ni, kita tak boleh paksa Tuhan. Ini pun kita sebab tu nama sembahyang hajat. Minta hajat kepada Allah. Baik, kemudian yang di bawahnya itu, salam cerita tentang kisah Ashabul Kahfi. Nanti di belakang tu kita cerita sikit malam ni tentang kisah menarik dalam kisah Ashabul Kahfi. Jadi bila kita beri salam pada dia, pada Ashabul Kahfi ni, kita rasa semangat dan kita rasa seronok bila kita tahu sejarah dia tu. Jadi nama mereka ni 7 pemuda. Bila kita beri salam tu, kaifiat dia tu bila kita baca dia. Assalamualaikum ya maksal mina. Tamliha martunis nainunis zunuwanis sarabunis faliyastat yunis qitmir. Jadi mengikut Syekh Dahlawi, seorang ulama tasawuf, katanya apabila kita sampai di tempat qitmir, kita genggamkan ibu jari kita macam tu. Genggamkan begini. Genggam qitmir tu. Genggam gitu, kita ingat sebut nama kita bin mak kita, binti mak. Sebut nama kita Ahmad, binti Minah ke contoh. Kan begitu. Itu sebut niat gitu sampai bahagian qitmir. Sebab ada kelebihan dia. Orang yang beramal dengan salam Ashabul Kahfi ni ataupun disebut sebagai wali 7 ni, sekiranya dia berjumpa dengan anjing yang garang ke, apa-apa saja yang garang-garang tu, maka dia sebut gitu je. Dia tekan gitu, ya qitmir, ya qitmir, ya qitmir. Maknanya qitmir ni raja segala haiwan. Maka tunduklah anjing tu, tutuplah mulut dia. Begitu. Ni dalam kaedah Syekh Dahlawi tu. Jadi seronok kan mengaji ilmu ni, kadang-kadang macam-macam kaedah-kaedah yang kita tak pernah dengar. Kita rasa benda ni pelik kan, tapi tak ada pelik benda ni. Semua di sisi Allah Ta'ala tidak ada satu yang mustahil. Semuanya boleh berlaku kan. Jadi di sisi Allah tak ada yang mustahil. So jadi kita jangan rasa pelik dengan amalan-amalan macam ni. Jadi kita bacalah salam tu. Kalau saya suruh budak sekolah yang kena ganggu selalunya. Yang kena ganggu kadang-kadang jin kacau lah. Biasalah sekolah ni kadang-kadang histeria ni sangat biasa di sekolah-sekolah menengah. Terutama sekolah-sekolah agama. Memang orang pun heran. Kita pun tanya, kenapa sekolah Hindu, sekolah Cina tak kena pula? Yang kena sekolah orang Melayu, orang Islam. Sekolah agama paling suka. Sebab apa dia suka? Sebab ujian, cabarannya. Sebab itulah saya ingat pengalaman masa duk berubat kemarin tu. Memang selalulah pergi. Kan? Sekolah sekarang cikgu panggil, Ustaz, lekas Ustaz kena rasuk pilihan kita dapat 50 orang. Duk menyerit-nyerit. Kan? Tu ada kaedah dia pula. Nanti kita buat kuliah khusus tentang perubatan Islam kan. Jadi mungkin kalau malam-malam orang yang nak ruqyah kan, boleh buat. Sebab tadi terlupa nak pesan kan, itu saya dah pesan dah. Setiap kali kita baca tu, sediakan air sebotol atau satu jug air, garam sikit. Jadi sambil kita baca tu, ramai orang baca malam ni. So air tu dah jadi penawar dekat kita. Minum kat rumah, nak buat ubat sebagainya. Dah lupa nak pesan. Patutnya pesan. Betul admin dia peringat lah. Admin pun dah terlupa dah. Kan? Okey. Kemudian, baik. Balik ada persoalan kisah Ashabul Kahfi tadi. Dia, sebab Nabi sebut, fitnah yang paling dahsyat sekali adalah fitnah apa? Fitnah Dajjal ni. Sebab itulah, dalam satu hadis yang Nabi sebut, Allah tidak menurunkan ke muka bumi sejak penciptaan Adam alaihissalam hingga ke hari kiamat. Fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Dajjal Al-Masih. Ini fitnah yang paling besar sekali daripada Adam sampai zaman nak berlaku Dajjal nak keluar ni, tak ada lagi fitnah sebesar fitnah ni. Lepas tu sampai Nabi sebut pun, sekiranya aku hidup, aku akan bersama dengan kamu untuk memerangi akan Dajjal ni. Punya dahsyatnya fitnah Dajjal. Hari ni pun kita dah kena dah. Ni COVID ni pun samalah. Kan? Mungkin COVID ni pun juga tanda-tanda akhir zaman dah sampai dah. Nabi sebut wabak ni berlaku. Tanda-tanda yang dekat-dekat dah nak sampai. Ni wabak-wabak sebagainya. Tak kisahlah nama apa saja pun, dulu ada SARS, ada H1N1, ni datang pula COVID. Macam-macam tak usah konspirasi ni sebagainya orang cakap kan. Cuma kita ni seperti mana dianjurkan di dalam Islam, maka disuruhkan oleh Nabi membaca suratul Kahfi 10 ayat yang pertama. Kan? Yang 10 ayat yang pertama
yang kita tengok nanti di bawah nanti. Baik, itu bahagian page tu. Kalau boleh kita kongsi malam ni, tengok dalam page tu, Suratul Kahfi. Kemudian tempatnya di mana Suratul Kahfi ni? Tempatnya iaitulah guanya di Jordan. Di Jordan, ada gua dia dalam gambar tu saya bagi tu. Dalam tu ada kisah yang menarik tentang apa ni Ashabul Kahfi tu. Mungkin malam ni kalau sempat kita mungkin boleh kongsi. Jadi tentang bacaan tu tadi, bagi yang katalah nak bagi anak-anak sekolah ke kan, ni dah tak sekolah dah. Kan, dah tak sekolah dah ni. Tapi tak apa, di rumah masih lagi gangguan tu ada lagi. Syaitan tak tinggal. Tadi kita dah sebut. Keluar rumah, syaitan ada di luar. Dalam rumah pun dia ikut kita juga. So bagaimana kita nak buat? Apa tindakan kita? Iaitulah kita kena banyakkan baca. Bagilah salam. Assalamualaikum ya Maksalmina. Ajar budak, ajar anak-anak tu. Assalamualaikum ya Maksalmina. Tamliha, Martunis, Nainunis, Zunuwanis, Sarabunis, Falyastatinis, Khitmir. Ajar anak-anak tu baca 7 kali. Lepas setiap solat tu, baca 7 kali, 7 kali, 7 kali lepas setiap solat. Ajar yang mudah-mudah saja. Kan? Banyak mudah-mudah tu yang bagi salam tu. Banyak salam kita boleh baca tadi tu. Baik. Kemudian sedikit kisah tentang Ashabul Kahfi. Cerita dalam Al-Quran, kalau kita baca Quran tu, ada tafsiran-tafsiran dia, cuma saya nak ringkaskan bagaimana Allah menidurkan 7 pemuda ni selama 309 tahun. Kalau fikir dari segi logik akal, mana ada? Kita tidur malam berapa lama boleh tidur? Orang koma berapa lama boleh koma? Tapi ada juga yang koma lama. Baik. Jadi, tanpa makan, tanpa minum, tapi boleh hidup. Jadi kisah dia, 7 pemuda ni, dia macam mana? Kisah dia begini. Bila orang Yahudi tanya Rasulullah, jadi tanya Nabi tentang Ashabul Kahfi, dia nak ujikan kenabian Nabi tu. Maka Rasulullah pun munajat dengan Allah. Sehingganya dia bagi tempoh selepas 15 hari daripada munajat Rasulullah tu, maka Allah pun mewahyulah kepada Rasulullah tentang kisah Ashabul Kahfi ni dalam Quran tu, yang disebut panjang dalam kisah tu. Sebagaimana kisah yang berlaku di negeri Rum, kisah ni kalau dia cerita dalam tu, raja dari negeri Rum, iaitu seorang raja yang kufur, sangat zalim. Maka dia memerintahkan supaya rakyat ini menyembah berhala supaya jadi murtad. Maka setelah itu, bila berjumpa dengan 7 pemuda ni, orang besar dia kalau ikut Maksalmina Tamliha ni, ada salah seorang pembesar dia di negara tersebut tu. Maka dipanggilnya pemuda-pemuda ni, dimintanya murtad. Maka raja bagi 2 hari. Sekiranya kalau kamu tak murtad masa 2 hari, kami akan paksa kamu murtad atau kami akan bunuh kamu. Ini kisah ringkas-ringkas. Nanti siapa ada masa baca je lah dalam Suratul Kahfi tu. Dan akhir sekali, mereka ni buat keputusan, selepas 2 hari mereka lari. Maksalmina ni lari. Tamliha lari. Jumpa tengah jalan. Jumpa dengan siapa dia? Jumpa Martunis. Tu jumpa dengan Nainunis. Tu jumpa tu lah. Jumpa lari. Sampailah jumpa yang terakhir sekali, iaitulah seorang gembala kambing yang bernama dia Falyastatinis. Dan bersama dengan dia ada seekor anjing yang bernama Khitmir, anjing itu. Ni dan mereka bila mereka lari situ, maka sampailah ke tempat sebuah gua yang dikatakan gua tu di Jordan, mengikut dalam kisah Al-Quran yang sebut dalam Quran tu. Adalah pertikaian dia kan. Itu bukan isu lah. Isu yang penting, tak ada apa-apa kalau kita tak tahu tempat tu pun tak kisah. Yang penting kita nak tahu tempat tu tempat apa. Sebagai nak tengok kisah bagaimana pemuda-pemuda yang mempertahankan i'tiqad mereka itu. Ini yang paling penting kisah ni daripada Ashabul Kahfi ni. Maka sampai itu gua, maka mereka masuk, mereka tidur dalam gua tu, maka Allah tidurkan 7 pemuda itu di dalam, maka anjing Khitmir itu duduk di bahagian muka gua tu. So bila orang lalu, orang nampak macam anjing tidur tu betul. Seolah-olah macam ada penjaga dia. Orang lalu orang akan lari, tak masuk dalam tu. Tu anjing tu. Maka setelah genap 309 tahun, maka bangunlah pemuda-pemuda bersama dengan anjing mereka. Jadi masa bangun tu terasalah lapar. Mereka terasa lapar, nak makan. Maka ketika inilah buat keputusan, pilih
Siapa yang nak pergi membeli ni? Kebetulan mereka bawa lari bersama duit wang perak tu. Maka dipilihlah seorang pemuda yang bernama Tamliha. Jadi Tamliha ni dipilih untuk pergi ke tempat di bandar tadi. Maka pergilah Tamliha ni ke bandar mencari apa nama ni, nak cari makanan lah. Jadi cerita dia panjang dalam tu, dia sebut dalam Quran tu. Saya ringkas kita mudah-mudah bagi mudah faham. Maka sampai sana, dia pun ternampak tempat dia, rumah dia rupanya. Yang dia pergi tu bandar yang rumah dia dulu, tapi dia rasa pelik. Sampai satu rumah, dia pun tengok rumah tu. Dia bertanya satu rumah tu, ni rumah orang sekian-sekian kan? Bukan rumah aku, ni kan rumah dia. Jadi dia jumpa satu orang tua, janggut dah panjang, putih dah, bongkok dah. Dia kata ni memang rumah dia tu lah Tamliha. Tapi Tamliha tu dah tak ada dah. Dah 309 tahun. Rupanya yang dia cakap tu cucu cicit dia. Tu cicit Tamliha ni. Dah berjanggut putih panjang dah. Pasal nak cari makanan tu. Itu pun sahabat dia yang 6 lagi pesan. Kamu ni Tamliha pergi ni, cari makanan yang halal dan thayyibah. Macam gitulah. Walaupun berkeadaan begitu, pemuda ni masih lagi pentingkan makanan yang baik, yang halal dan thayyibah. Tak suruh beli ikut-suka je. Ni kita belasah. Makan bukan-bukan. Kemudian, bila dia buat keluar duit tu, orang tu terkejut, dah syak dah. Ni siapa dia ni? Pelik sangat manusia ni. Maka mereka beritahu pada raja. Kemudian dia pun balik sampai ke dalam gua dia, ringkas cerita. Raja pun lepas tu pergi cari. Raja nak turut tengok. Dan raja yang menghitam masa tu, raja yang dah beriman kepada Allah. Maka ketika mereka sampai, duduk ke dalam gua tu, masuk dalam gua je, mereka merasa keletihan, mereka tidur balik. Maka tidur itulah tidur yang tidur mati. Maka ketika itulah mereka diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau masa mereka hidup tadi tu, tidur yang kita kata 309 tahun tu, bagaimana mereka tidur? Lena. Tetapi Allah mengubah kedudukan badan mereka seperti makan tanah. Kanan, kiri, ubah kanan, kiri, bergerak pergerakan badan. Badan dia bergerak. Kejap, macam kita tidur, kadang ngiring kanan, kadang ngiring kiri. Begitu seperti tak dimakan di tanah. Dan Allah bagi kenyang tu. Tu kisah dia. Bacalah kisah Ashabul Kahfi ni. Sangat-sangat menarik. Baik, itulah kisah ringkas. Cuma saya nak fokus malam ni tentang nama-nama mereka tu. Sebagai itu disebut sebagai wali 7. Maknanya 7 disebut dalam Quran. Mereka ni adalah salah seorang daripada wali-wali Allah yang sangat ramai. Wali Allah ni kekasih Allah sangat banyak, sangat ramai. Dan kita tak tahu siapa yang Allah lantik menjadi kekasih dia gitu. Okey, baik, itu sebahagian daripada kisah kita malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita boleh faham. Jadi jadikanlah sebagai satu benteng. Kemudian kemudian selepas ini iaitulah tentang kenapa kita nak baca suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni kita baca biasanya malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Ini surah-surah yang sangat aula yang dibaca. Pertama dalam satu hadis yang Nabi sebut, barang siapa membaca Al-Kahfi pada malam Jumaat, nescaya cahaya akan meneranginya antara dirinya dengan hingga ke Baitul Atiq, yakni Kaabah, kalau malam Jumaat. Dan barang siapa yang keduanya yang membaca Al-Kahfi pada hari Jumaat, nescaya cahaya akan meneranginya selama waktu antara Jumaat yang satu ke Jumaat yang berikutnya. Riwayat Al-Hakim dan Al-Bahaqi. Jadi kalau baca pada malam, dapat cahaya daripada tempat dia duduk tu sehingga ke Baitul Atiq. Dan yang keduanya kalau dia baca hari Jumaat pula, cahayanya daripada Jumaat ini sampai ke Jumaat yang akan datang tu. Tu cahaya dia. Nampak naik sampai ke langit tu. Itu kemuliaan suratul Kahfi. Baik, kemudian antara lagi surah kelebihan suratul Kahfi seperti diriwayatkan oleh Abu Darda bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Ini yang kita nak cerita malam ini. Sebab tu suratul Kahfi itu yang dalam Ashabul Kahfi tadi kisah dia, salah satunya, ini fitnah dah sampai daripada kita ni hari ni. Fitnah Dajjal ni. Walaupun Dajjal tak keluar lagi, tapi kuncu-kuncu dia dah keluar dah. Sebab apa? Sebab orang yang membaca suratul Kahfi ni nanti ditakdirkan Dajjal tu keluar, dia akan nampak pada dahi Dajjal tu tertulis huruf Kaf, Fa, Ra. Kafir. Duduk kat dahi. Orang yang tak baca surah tu dia tak nampak. Kalau orang Dajjal tu Dajjal kan dia duduk nampak, sebab Dajjal datang besok macam sekarang lah.
Macam WHO datang tu. Dia bawa kat tangan kanan itu, dia tunjuk apa? Dia tunjuk neraka. Kat kiri dia, dia tunjuk syurga. Dia pilih yang mana? Jangan pilih yang kanan. Kalau pilih yang kanan tu, neraka. Syurga tu sebenarnya neraka. Neraka tu sebenarnya syurga. Bila orang nampak lidai dia tu kafarah tu, orang tahu tu Dajjal. Sebab Dajjal ni sihir dia sangat kuat. Orang yang ada iman bila jumpa, tengok muka dia je, bukan kena sihir dia tu, maka akan terus jadi murtad ikut dia. Itu bahaya dia. Sebab tu Nabi kata, rantaikanlah anak isterimu, yang perempuan, wanita-wanitamu. Sebab jangan bagi dia keluar. Nanti tengok orang ingat dia bawa tu. Hujan turun, orang mati hidup balik. Sebenarnya itu teknikal lah. Sihir. Itu sihir dia. Bukan hidup betul, sihir. Dia sihir gitu. Jadi maka sebab itulah hari ni pun kita eloklah mula dah menghafal 10 ayat pertama suratul Kahfi. Dan juga yang disebut juga 10 ayat terakhir. Boleh baca ataupun kalau biasa saya jarang baca 10, kita akhirkan dengan innal ladzina amanu tu. Kat situ dulu. Kita ambil yang akhir sekali. Yang mula tu 10 ayat. Yang kemudian tu belakang tu bolehlah nak hafal 10 yang terakhir boleh ataupun nak ambil kepada innal ladzi tu boleh kat situ. Jadi begitu je lah ya. Maknanya untuk akhir zaman ni ada satu hadis yang kita cukup paling kita baca begitu takut, sebab Nabi kata akan sampai suatu masa manusia yang mempunyai kesabaran pada agamanya akan menjadi seperti orang yang menggenggam bara api. Jadi akhir zaman ni, zaman-zaman kita ni dah mula dah ni. Orang yang memegang agama tu macam genggam bara api, macam banyak cabaran. Cubaan sangat banyak lah. Kalau kita tak sabar, tak beriman sungguh, boleh lebuh iman-iman kita tu kan. Itu kita takut sekali. So begitulah untuk malam ni, saya rasa kita berhenti di sini dulu. Jadi alhamdulillah banyaklah yang kita dah baca malam ni. Dalam apa ni, rasanya admin dah post dah tadi yang surah Al-Kahfi tu, yang dia sampai 10 ayat daripada kita baca mula tu alhamdulillahillazi sampailah kepada min amrina rasyada, sampai rasyada tu. Itu boleh ambil baliklah, kalau nak ambil balik pada yang 10 ayat pertama tu pun boleh. Kemudian kita ambil pada innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula tu sampailah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sampai ahada tu 110 tu habislah. Jadi malam-malam tu bolehlah baca malam Jumaat. Kalau tak larat baca malam Jumaat sampai suratul Kahfi panjang-panjang dengan maklum lah. Kita ni kalau iman tu lemah sangat, nak tengok suratul Kahfi dah takut dah, Allah banyaknya, berapa line ni nak habis. Kita baca dah 10 ayat pertama ni, kemudian kita sambung dengan innal ladzi tu. Pun jadilah dulu. Ni cerita orang baru. Jangan duk komplain pula, duk komen pula. Kenapa tak baca macam ni? Tak, kemampuan tu tak kat mana. Kita ni bukan semua level sama. Ada orang yang dia boleh duduk wirid berjam-jam, ada orang tak boleh. Jadi tak sama manusia tu. So kita ambil yang patut-patut sudah untuk membolehkan kita nak latih dulu, nak mula-mula beramal dulu sikit. Jangan kita haloba sangat. Sikit-sikit dulu kita buat sampai kita mampu memperbanyakkan amalan yang soleh. Mudah-mudahan Allah terima kita. Jadi sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.